Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kali ini. Pada kali ini saya akan masuk tajuk baru, iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Okey, saya perasan saya tertinggal satu wording kat sini, geometri. Bentuk geometri 3 dimensi bagi tingkatan 2. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Pada hari ini saya akan fokuskan untuk awak mengenal sifat geometri bagi sesuatu bentuk geometri. Okey, boleh? Sebab biasanya kamu akan abaikan benda ni. Benda ni penting sebenarnya. Ini akan memberikan awak kefahaman macam mana untuk awak menjawab soalan bentuk bagi bentangan, luas bagi geometri ataupun isi padu bagi geometri. Awak kena faham dulu sifat geometrinya bagaimana. Jadi kita tengok sekarang bentuk geometri kalau di dalam buku teks terbahagi kepada 5, iaitu prisma, piramid, silinder, kon dan sfera. Jadi kita pergi satu persatu. Apa benda prisma? Baiklah, prisma mempunyai dua tapak rata berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Baiklah, membentuk poligon. Awak ingat lagi tak poligon tu macam mana? Ya, poligon yang basicnya ada 3 sisi. Boleh jadi 4 sisi, boleh jadi 5 sisi, yang mana bentuk pentagon. Okey, kalau yang macam ni kita tengok ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Maksudnya ini adalah heksagon. Jadi sekarang ni kita boleh cakap apa-apa jenis poligon. Okey, apa-apa jenis poligon boleh membentuk prisma. Mempunyai dua tapak rata berbentuk poligon yang kongruen. Apa maksud kongruen di sini? Kongruen ni maksudnya samalah. Sama. Poligon yang sama dan selari. Awak tengok kat sini. Kalau dia bagi gambar rajah ke awak, awak akan cari mana tapak, mana dua tapak rata yang sama. Adakah di sini dengan kat belakang ni? Tak kan? Awak akan nampak, oh ini adalah dua tapak yang sama. Dua tapak yang sama. Jadi ini adalah dua tapak rata yang berbentuk poligon yang kongruen dan dia selari. Tak ada sini tertinggi sikit, ini terkebawah sikit. Dia mesti sama besar dan mesti selari. Baiklah, permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Apa maksudnya? Bila awak dah tahu ini adalah tapak, ini adalah tapak. Okey, kita nampak ada berapa permukaan lagi? Ada 4 permukaan lagi. Yang sendeng ni 1, yang kat belakang ni pula 2, lepas tu tapak dia kat bawah pula kan. Okey, ada 3. Ada 3 permukaan lain ni mesti berbentuk segi empat. Boleh? Bila tapak dia bentuk segitiga, maksudnya permukaan lain akan ada 3 segi empat. Kita tengok bagi prisma yang ini pula. Okey, kita tengok kat sini dia ada 6 sisi tapaknya. Okey, adakah dia kongruen? Kongruen, sama ni. Adakah dia selari? Ya, selari ni, selari. Baiklah, bila ada 3 sisi akan ada 3 segi empat. Sekarang ni ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Maksudnya akan ada 6 segi empat permukaan lainnya. Mana segi empatnya? Yang ini. 1. Saya tukar color nak bagi awak nampak. 2. 3. 4. Okey. Lagi satu. Okey, mana? 5.
Dah cukup ke? Awak rasa ada lagi tak? Saya jumpa 5. Mana lagi satu? Ya, ada lagi satu. Berhati-hati ya. Ni, nampak tak kat sini? Sini. Jadi akan ada 6 segi 4. Jadi kalaulah apa contoh prisma yang awak biasa tengok? Kubus, kuboid. Kalau kubus, kuboid itu kita tahu dia punya base dia adalah 1 segi 4 kan? Okey, saya lukislah. Contohnya saya ambil sini lah. Okey, ini adalah satu kubus lah kan. Okey, kubus yang mana kalau kita tengok dia punya tapak dia di sini dengan di atas. Okey, bila ada 4 sisi akan ada 4 segi 4. Yang mana? 1, 2, kat tepi ni 3, kat belakang ni 4. Okey, boleh? Saya harap awak faham apa benda prisma ni ya. Seterusnya, piramid mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Sama juga ni. Dia kata berbentuk poligon. Jadi piramid boleh tapaknya bentuk segitiga. Piramid boleh tapaknya bentuk segi 4. Piramid boleh tapaknya bentuk bukan segi 5 ya, berbentuk pentagon. Boleh berbentuk dekagon, boleh berbentuk heksagon. Dia boleh macam-macam sebab dia kata berbentuk poligon. Okey, dia tak spesifik. Tapak tu mesti berapa sisi. Tak. Sekarang ni dia kata berbentuk poligon. Yang mana muka lainnya berbentuk segitiga. Kalau prisma, muka lain berbentuk segi 4, tapi piramid muka lainnya berbentuk segitiga. Mana segitiga? Ini segitiganya. Ini bentuk segitiga. 1, 2, 3, 4. Bila ada 4 sisi tapak, bila ada 4 sisi bagi tapak, maksudnya akan ada 4 segitiga lah bagi permukaan lain tu. Dan muka lainnya berbentuk segitiga yang bertemu di puncak. Ini kita panggil dia sebagai puncak. Seterusnya kita tengok silinder. Silinder, 2 tapak rata berbentuk bulatan. Yang ini lain kan? Dia punya ayat. Ini 2 tapak rata berbentuk poligon. Macam-macam boleh. Yang ini pun berbentuk poligon. Yang silinder pula dia dah cakap 2 tapak rata berbentuk bulatan. Mesti bulatan yang sama dan selari. Tak boleh satu atas kecil, satu besar kat bawah. Okey, ini dah tak kongruen. Kenapa tak kongruen? Sebab yang ini kecil, yang ini besar. Dan ia tak selari. Ini tak selari ya. Ini yang baru selari. Okey, faham ya? Okey, saya padam. 2 tapak rata berbentuk bulatan, bulat yang kongruen. Satu permukaan sisi yang melengkung. Mana ni? Ni yang keliling dia ni. Ini melengkung yang mencantumkan 2 tapak. Seterusnya coin. 1 tapak rata berbentuk bulatan. Ini pun spesifik, mesti bulatan. Cone, tapak dia mesti bulatan. Mempunyai satu puncak. Satu permukaan melengkung yang menyambungkan antara tapak dan puncak. Sfera. Semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. Mempunyai satu permukaan melengkung. Okey, tak payah baca ni, awak dengar apa yang saya cakap. Sfera, senangnya bola lah. Bola sepak, bola jaring. Itu berbentuk sfera ya. Berbentuk sfera. Yang mana kat tengah-tengah bola tu, kat dalam tu, itu kita panggil dia sebagai pusat sfera. Apa yang nak cerita kat sini ni, yang panjang ni? Dia nak cerita satu titik, semua titik, tak kisah titik tu dekat sini ke dekat luar ya, bahagian luar, dekat mana-mana ni, jarak dia mesti sama ke pusat sfera. Contohlah titik tu kat sini, jarak ke pusat sfera, contoh kat sini adalah 10 cm. Maksudnya
Kalau kat sini pun jarak ke pusat sfera mesti 10 cm. Kalau titik kat sini pun jarak ke pusat sfera mesti 10 cm. Itu maksudnya. Okey, boleh? Jadi hari ini saya dah selesai terangkan kepada awak apa benda? Sifat geometri bagi bentuk-bentuk geometri yang harus awak tahu dan harus awak faham. Jadi saya rasa setakat ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.